Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana bihadza wa ma kunna tadi'an laula an hadalallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khatamal nabiyyin wa qaidud du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabi wa tambi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi tubillah Rabbi wabil islami dini wabil muhammadin nabi wa rasulih amma ba'. Yang dihormati pengurusi serta barisan jatuhan kuasa Surau Skudai Kanan Bali Bandar Baruda, lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para penonton yang berada di atas talian untuk mengikuti satu ciri ceramah sempena dengan hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dipelupurkan dengan istilah ma'al hijrah, yaitu bersama kita hijrah. Tentulah keberangkatan satu hari bulan Muharram yang membawa kepada satu pertunjuk bahawa Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhum telah memberikan satu ketetapan pada kalender Islam dengan mengambil sepanah hijrat Rasul yang membawa kepada maksud pemuafakatan di kalangan para sahibi di zaman Sayyidina Umar itu, membawa kepada pertunjuk betapa besarnya peristiwa hijrah, sehingga kan ia menjadi satu teras kayu ukur kepada ketetapan kalender Islam. Jadi kita rasa amat beruntung kerana kita dapat bersama dan meraihkan hijratul Rasul ini dengan satu pengisian mengungkap kembali sejarah hijrah yang telah dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita cuba manifestasikan akan peristiwa tersebut di dalam waqi' mutaakhir kehidupan yang dilalui oleh umat Islam akhir zaman. Muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membawa satu tajuk yang mungkinnya kita akan hubung kaitkan dengan hijratul Rasul baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tajuk kita ialah dakwah dan mihnah. Dakwah dan mihnah ini adalah merupakan satu daripada ciri-ciri kehidupan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan ia juga merupakan sejarah kehidupan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi melalui akan perjalanan dakwahnya dan beliau berdepan dengan mihnah di sepanjang riwayat perjalanan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sememangnya kita sedia maklum para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana dipermankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasul an i'budullah hawajtanibut tauhid. Diutuskan akan tiap kaum itu rasul, dan tugasan rasul itu ialah ane abudullah, mengajak manusia taat kepada Allah, dan wajtanibut taghut, dan meninggalkan segala yang melampaui batas atau sempadan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat Adam alaihissalam. Adam yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang pertama, yaitu Adam diciptakan kullukum min Adam, Adam min turab. Kamu semua daripada Adam, dan Adam daripada tanah. Di mana Allah Subhanahu wa taala dan Allah menempatkannya di dalam syurga. Ini dapat kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat ke-30, di mana Allah menyatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan Adam, dan Adam dicipta atas tujuan untuk menjadi khalifah. Itu mereka yang diberikan tanggungjawab untuk menguruskan kehidupan di dunia. Khalifah fil ardi, sedangkan Adam dicipta di syurga. Maka berdasarkan kepada permulaan penciptaan, maka diikuti dengan perturutan peristiwa yang akhirnya menyebabkan Adam meninggalkan syurga dan ditempatkan oleh Allah di bumi. Ini berasal kepada lisjudu li Adam fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di mana apabila Allah menitahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, semua mereka fasajadu, sujud, ila iblis, kecuali iblis. Iblis ni walaupun kalau dalam pengertian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada para malaikat sujud, maknanya iblis berada di dalam kelompok itu. Tetapi juga kita maklum bahawa dia bukanlah malaikat. Dia minal jin. Dia daripada kaum jin. Tetapi oleh kerana ketinggian darjatnya dan pencapaian ilmunya, sehingga kan dia dinisbahkan di kalangan kelompok para malaikat. Dan yang dipanggil Azazil, dan dia fasajadu, dia tidak mau sujud. Jadi berdasar kepada peristiwa itu, akhirnya iblis ini yang telah engkar daripada arahan Allah untuk sujud kepada Adam, akhirnya dia terus menjadi seteru kepada Adam alaihissalam. Dan selepas daripada itu, Adam yang duduk di dalam syurga
Kemudian Allah kata kulu ghadadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarah tapatakuna minaz zalimin. Ada oleh Allah Subhanahu wa taala memakan segala makanan yang berada dalam syurga. Di mana kulu ghadadan ini maknanya makan apa saja. Makan pada bila-bila masa dan makan di mana-mana. Anyway, any place, anytime. Maknanya keluasan nikmat yang begitu besar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah melarang pada satu pohon, taqrabah hadhihi sajarah, jangan kamu hampir as-sajarah, pohon tersebut. Dia bukan setakat tidak boleh makan, menghampirinya pun tidak boleh. Ini merupakan kaedah, kaedah syarak. Kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah, bukan setakat tidak boleh melakukannya, malah menghampirinya pun merupakan satu larangan. Daripada peristiwa inilah yang sememangnya kita sangat maklum, di mana akhirnya Adam tergelincir dan telah memakan buah tersebut, dan akhirnya ia dikeluarkan daripada syurga. Bila ada syurga ke muka bumi, Allah Subhanahu wa taala, di mana dia bersama Hawa dan bersamanya juga iblis, maka ketiga-tiganya turun ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala, maka bermulalah era kehidupan manusia. Dan Adam akhirnya berkahwin, Adam yang telah berkahwin dengan Hawa di dalam syurga, dia akhirnya berkembang biak akan zuriatnya sebanyak 40 keturunan yang lahir daripada zuriat Adam dan Hawa. Maka berlakulah kehidupan, bermula daripada kembar yang pertama lahir, iaitu Khabil dan Lubidah, kemudian Iklimah dengan Khabil, dan berlaku perkahwinan secara abang dengan adik perempuan, kemudian kakak dengan adik lelaki, dan berlakulah perkembangan manusia bermula daripada sejarah Khabil membunuh Adam AS, Khabil membunuh Habil, anak kepada Adam AS, dan kemudian berlakunya perkembangan maksiat yang dipelopori oleh iblis yang masuk ke dalam dada-dada manusia, min saril waswas, yang mendatangkan waswas, dan bermulalah generasi Khabil melakukan berbagai-bagai aktiviti maksiat, bermula daripada hiburan yang memang kita sedia maklum sejarahnya berbeza dua lokasi penempatan di antara keturunan Habil dan keturunan Khabil, di mana Habil menduduki lembah, iaitu kawasan-kawasan berpaya, dan Khabil serta generasinya menduduki kawasan berbukit-bukit. Timbulnya ialah serta memberikan satu idea di kalangan mereka untuk berhibur, dan bermulalah yang telah menjadi sesuatu yang diperbahasakan di kalangan orang Melayu, iaitu dipanggil seruling syaitan. Ini merupakan alat muzik yang pertama dicipta, yang akhirnya berlakulah dengan alat muzik tersebut satu pesta hiburan yang dilakukan daripada keturunan Khabil. Kemudian bila berita kematiannya sampai kepada Adam AS, dan Adam duka cita dan rasa amat sedih di atas kematian tersebut, ya akhirnya Allah kurniakan dia seorang anak yang
merupakan watak yang seiras dengan watak Habil, seorang yang soleh yang bernama Syekh. Dan Syekh ini dikategorikan sebagai Nabi Allah Syekh alaihissalam. Dan kemudian seorang Nabi yang bernama Nabi Idris alaihissalam merupakan keturunan ke-6 daripada generasi Adam alaihissalam. Dan mengikut setengah riwayat menyebut bahawa di mana Nabi Idris ni bertemu dengan ayahandanya, maknanya hidup, waktu dia hidup, dan dia dapat bertemu dengan Adam alaihissalam. Idris sangat soleh. Ini memang diperakui sehingga kan dia dibenarkan untuk masuk syurga dan meninjau. Sebelum daripada kematiannya telah diberikan izin oleh Allah untuk dia mendatangi syurga dan meninjau segala lokasi yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan Nabi Idris alaihissalam. Dan oleh maka kemudian berlakunya generasi-generasi yang berturutan daripada keturunan tersebut. Dan apabila Idris telah wafat dan keturunan dia, anak cucunya wafat, jadi generasi berikutnya merasakan mereka sangat sayang kepada keturunan Idris alaihissalam dengan kesolehannya itu. Maka ada keinginan mereka untuk mengenang akan generasi yang telah kembali ke Rafiqil A'la itu. Jadi daripada peristiwa itulah yang akhirnya diilhamkan oleh Iblis untuk mereka mencipta potret, iaitu gambar-gambar mereka-mereka yang telah meninggal di kalangan orang-orang yang soleh daripada keturunan Nabi Idris alaihissalam. Bermula daripada sejarah tersebutlah berlaku penyembahan berhala yang pertama, dan ini berlaku di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi habis dan lahir Nabi Nuh alaihissalam serta keturunan Nuh alaihissalam. Jadi Nuh diutus ke atas kaumnya kerana ketika itu kaumnya telah musyrik. Mereka telah menyembah berhala. Sedangkan generasi Adam, mereka belum pernah melakukan sebarang kesyirikan. Cuma berlaku di kalangan mereka iaitu perbuatan maksiat dan asi. Tapi mereka tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bermula daripada Nuh alaihissalam inilah Nabi diutus. Dan diutus Nabi ini membawa kepada pengertian walaqad ba'asna fi kulli ummati rasul. Diutus akan rasul di kalangan kaum, dan mereka ni anak budullah, mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah dan meninggal segala perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Dan kita tahu dalam Nuh yang berdakwah begitu lama tahun, malah ada riwayat menyebut usia Nabi Nuh 1400 tahun. Dan sesi dakwah Nuh alaihissalam yang mengikut ajaran Nabi Nuh alaihissalam ini bersumber kepada wahyu Allah hanya sekitar 40 orang yang berada dalam bahtera tersebut. Dan ini juga termasuk di kalangan ahli keluarga yang bersamanya dan ahli keluarga yang mengingkari ajarannya, sehingga disebut oleh Allah laisa min ahliha innahu amalan ghaira salih. Dia bukan lagi keluarga engkau ya Nuh, kerana ia tidak beramal dengan amalan-amalan soleh, iaitu isteri serta anaknya Kan'an. Sedangkan Yafis
Tiga anak lelaki ini bersama Nuh alaihissalam menaiki bahtera. Ia termasuk di kalangan orang beriman. Dan ini adalah merupakan satu perkara yang harus kita fahami, bahawa Nuh mengajak kaumnya, dan di samping itu Nuh berdepan dengan mehnah atau ujian, cobaan yang begitu besar, sampai dipitnah di kalangan kaumnya, dan termasuk daripada yang bermusuh dengannya, yaitu isteri serta anaknya sendiri. Jadi kalau menerokai perjalanan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, jangan kita nak fokus tentang dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dimahkannya sebagai suatu perkara yang harus kita pahami, bahawa diutus para rasul tujuannya ialah untuk mengajak manusia beriman kepada Allah. Dan kita daripada Adam, dan Adam manusia yang maknanya kampung halaman Adam alaihissalam ialah syurga Allah, dan dia adalah merupakan keturunan manusia, menjadi moyang kepada manusia seluruhnya, dan perkampungan moyang manusia itu adalah syurga. Maka manusia dituntut untuk kembali kepada kampung halaman mereka, yaitu syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga mesti menyadari bahawa Allah mencipta kita ni ada tujuan penciptaannya. Seperti dalam surah Az-Zariyat disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtu jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku cipta manusia dan jin kecuali mengabdikan diri kepadaku. Jadi dua lokasi penempatan kehidupan. Pertama, kehidupan yang dipanggil dunia. Yang kedua, akhirat. Jadi sementara, karena dunia ini satu yang binasa, sedangkan akhirat suatu yang kekal. Maka sesi kehidupan yang dikurniakan oleh Allah, yang dipanggil sebagai umur kehidupan, kerana tiap-tiap satu ni akan binasa. Kuluman alaiha fan, tiap satu ada kebinasaannya. Di mana manusia binasanya kematian, makanan binasanya basi, pakaian binasanya reput, bangunan binasanya runtuh. Begitu juga dengan bumi, dibinasakan oleh Allah. Wa akhrajatil ardu asqal, di mana bumi akan memecahkan perutnya, di mana akan berlakulah dan idza sama'un fatarat, kemudian langit pula runtuh menjadi laha. Jadi kebinasaan ini membawa kepada suatu isyarat bahawa kehidupan dunia akan berakhir, dan kemudian manusia akan berpindah, ia dipanggil sebagai kehidupan alam akhirat. Jadi maknanya, bila manusia menempat kehidupan mereka di muka bumi, tentulah penempatan ini yang menjadi kayu ukurnya umur, dan umur itu diperuntukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia mengisi pengabdian, dan pengabdian kepada Allah itulah satu nilai yang menjadi pertaruhan di alam akhirat. Jadi apabila pesertanya iblis ni
innahu lakum adun mubin. Dia musuh kamu yang paling jelas dan paling nyata. Kemudian dia yang menjadi pancaloba kepada kehidupan manusia itu sendiri, yang disebut oleh Allah, wa nafsin wa man sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku cipta padanya nafsu. Nafsu tu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nafsi wa man sawwaha. Maknanya aku ciptakan dia, dan peranan nafsu itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia pilihan pertama dia fujur, iaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, barulah kepada takwa sebagai pilihan yang kedua. Jadi berdasarkan perkara pertama, iblis dan nafsu, ya akhirnya kita menyaksikan berlaku berbagai kerosakan, berbagai kesyirikan, dan berbagai penerakaan kepada Allah dilakukan oleh manusia. Maka berdasar kepada Rahman dan Rahimnya Allah, maka Allah mengutus para anbiya. Tiap-tiap kaum ni ada nabi mereka. Sebenarnya jumlah nabi ini terlalu ramai. Rasul 313 orang. Dan nabi 114,000 para nabi, malah lebih daripada itu, kerana jumlahnya ada sebahagian daripadanya yang tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi secara umum tiap-tiap kaum ada nabi. Maka peranan untuk mengajak manusia kembali beriman kepada Allah apabila mereka telah menerima tipu daya daripada iblis, kemudian mendorong untuk melakukan berbagai-bagai kerosakan. Ia perlu diperbaiki dan diperelok, maka diutus para nabi dan akan wahyu sebagai pertunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang juga disebut dengan istilah dakwah. Dalam kalimat dakwah, maknanya para nabi diarah untuk berdakwah kepada kaum, dan kaum-kaum yang menerima ajakan para nabi ini, sebahagian daripada mereka menerima ajakan tersebut, dan sebagian besar daripada mereka kepada ajakan-ajakan. Bila kita menyorot kepada sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sedia maklum bahawa diutus di Makkahul Mukarramah. Beliau dilahirkan daripada keturunan Bani Hashim yang menjadi peribumi Al-Makkahul Mukarramah. Mekah pertamanya ialah Hajar bersama dengan anaknya Ismail, dua individu yang menjadi peneroka pertama dataran Makkahul Mukarramah. Kemudian kita sedia maklum di sana adanya wadi yang dipanggil Zam-Zam, dan sedia maklumlah menjadi suatu budaya di kalangan orang Arab. Bila satu tempat itu adanya sumber air, makanya akhirnya dia akan menjadi penempatan para pedagang yang lalu lalang daripada Syam pergi ke Baghdad dan berbagai lokasi perdagangan, akhirnya menjadikan wadi Zam-Zam itu sebagai sumber air dalam kehidupan mereka, dan akhir berlaku penempatan penduduk yang kita membawa kepada satu pengertian bahawa kita faham bahawa penduduk Mekah ni
adalah berasal daripada para pedagang. Jadi muqaramah. Dan para pedagang ni dia agak berbeza sedikit watak dan karakter. Dia berbeza kerana mereka berdagang memiliki pertama fizikal, kerana orang yang banyak melakukan aktiviti perjalanan, dia akan memiliki satu fizikal yang kuat. Kerana batang tubuh manusia ini dicipta oleh Allah dengan sesuatu yang dipanggil sebagai otot. Dan otot-otot ini dia suatu benda yang perlu diperkukuhkan, dan cara memperkukuhkan otot-otot manusia ialah dengan memperbanyakkan aktiviti fizikal. Jadi oleh unta ratusan batu berjalan kaki, jadi akhirnya mereka menjadi golongan-golongan yang sangat kuat fizikalnya. Dan kemudian pedagang juga, kerana sering berlakunya pemusafiran yang ia membentuk kepada perwatakan yang aggression, dan juga perwatakan yang dipanggil sebagai kasar. Inilah merupakan watak peribumi Makkahul Mukarramah. Jadi berdasarkan kepada kriteria yang tersebut, bermula daripada Quraisy, Quraisy yang menempati tempat Makkahul Mukarramah ini, dan daripada keturunan mereka Quraisy itulah akhirnya lahir seorang Nabi di kalangan Bani Hashim. Dan apabila lahirnya para Nabi, dan apabila lahirnya Sayyidina Muhammad SAW, Nabi Muhammad mendapati kehidupan orang-orang Quraisy ini adalah bercanggah dengan fitrah dan bercanggah dengan nilai-nilai kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat oleh Allah, wa wajada qadalan fahada. Muhammad ni asalnya dolan. Dolan ni maknanya keliru dengan kehidupan orang-orang Quraisy. Kerana dia dapati orang Quraisy ni nak budu asnam. Mereka menyembah berhala, wa nakunu maitah. Mereka memakan bangkai-bangkai. Kemudian mereka wanusul jiwa dan suka berkelahi. Bergaduh menjadi salah satu daripada keseronokan mereka. Jadi berdasarkan kepada sifat-sifat Quraisy yang demikianlah menyebabkan baginda Rasulullah SAW mengasingkan diri daripada kehidupan harian Quraisy. Dan daripada peristiwa itulah berlaku khalwat kenabian, dan selepas berlaku khalwat, Nabi didatangi oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Jadi bila Jibril bukan untuk sembang, tapi datang Jibril untuk bawa wahyu, membawa titah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sememang kita sedia maklum, ayat yang pertama turun ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Walaupun pendek sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ia memiliki satu mesej yang sangat besar kepada Sayyidina Muhammad, iaitu allazi khalaq. Dia maha mencipta. Sedangkan Quraisy ketika itu adalah terdiri di kalangan orang-orang yang menyembah berhala. Sedangkan berhala sifat, tapi dia tidak mencipta. Sedangkan Tuhan yang paling layak disembah ini ialah Tuhan yang mencipta.
Sebab dia katakan khalaq, dan Allah ta'anya khalaqal insan. Nah, ini kaedah lah, ya, kaedah daripada allazi khalaq itu khalaqal insan, aku cipta manusia. Jadi maknanya manusia ini dia zakhir, walaupun dalam hari ini melalui perkahwinan, kemudian melalui proses pengandungan, kemudian kelahiran, maka kita dibinkan atau dibintikan kepada ayah dan ibu. Tapi kita harus pahami bahawa tetapi hakikat sebenar kita dicipta oleh Allah. Mungkin ia berlaku pada Adam, pada Hawa. Tapi kita harus menyedari bahawa khalaqal insan min alaqah, manusia daripada khalaqah. Khalaqah ni maknanya sejenis makhluk yang bernyawa. Khalaqah maknanya benda yang bergantung. Artinya bahawa daripada bersamanya benih yang dipanggil khalaqah, dan jumlah halaqah ni banyak. Halaqah ni maknanya nyawa-nyawa, ya, maknanya satu benda yang akan berlaku persenyawaan, dan daripada beberapa sisi aimani ia mengandungi 1 bilion halaqah. Dalam istilah angin sebagai nukleus, akan bertemu dengan sperm atau sperma, telur bagi perempuan, dan berlaku persenyawaan. Sedangkan kedua jenis benda ini yang ini dia dicipta oleh Allah. Dia tidak terjadi dengan sendirinya. Itu sebab kita lihat seorang hatta belum tentu dia dapat melahirkan anak dengan proses perkahwinan. Doktor berkahwin dengan doktor tapi tidak punya anak. Malah sejarah telah menyebut Fir'aun tidak punya anak, sedangkan Fir'aun ini meratah kambing tiap hari. Seekor bagi Fir'aun hanya beberapa unggis yang masuk ke dalam mulutnya. Maknanya seketika seekor kambing itu dipanggang di depannya, dia hanya menghabiskan hanya beberapa minit untuk seekor kambing, tetapi dia tidak punya anak. Begitu juga alaihissalam berkahwin dengan Siti Sarah, lama berkahwin dengan Siti Sarah tapi tak punya anak, sampai kepada perangkat Siti Sarah rekomen untuk berkahwin dengan Hajar, dan ketika Hajar mengandung, maka Siti Sarah baru mengandung, dan ketika itu usia Nabi Ibrahim AS telah lanjut tuanya. Jadi di sini membuktikan bahawa untuk memperoleh seorang anak, ia bukan dengan ikhtiar manusia, tapi suatu yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam Tuhan yang Maha Mencipta, dan apabila Quran, maka dia telah menyembah sesuatu yang tidak patut. Maknanya dia telah melakukan kesyirikan. Maka bila Nabi didatangi Jibril, didatangi wahyu,
maka tentulah dapat dipahami bahawa Nabi perlu menyampaikan kepada Quraisy bahawa Tuhan yang kamu sembah itu adalah Tuhan yang tidak sepatutnya. Maknanya kamu telah melakukan satu aktiviti kesyirikan. Dan Tuhan ialah Allazi khalaq, yang maha mencipta. Jadi bila ini sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentulah Nabi dapat merasakan betapa beratnya satu tanggungjawab yang terpaksa dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana terpaksa berdepan dengan suatu kemelut menangani kesyirikan di kalangan Quraisy yang menyembah berhala. Jadi bila balik bertemu Khadijah dan Nabi dilanda seram sejuk pada batang tubuhnya kerana berdepan dengan satu peristiwa yang sangat besar. Pertama Jibril, yang kedua wahyu. Maka kemudian Nabi terus didatangi sampailah kepada peringkat ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangun dan serulah kepada kaummu. Jadi bila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa mendepani Quraisy, dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah beriman kepada Allah. Karena prinsip asas dakwah itu ialah ani'budullah, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan. Jadi berdasarkan kepada realiti yang demikian, tentulah suatu yang sangat sulit yang nak disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana penyembahan berhala telah begitu mendasar di kalangan orang-orang Quraisy. Yang dipunggah ke atas batang tubuhnya, maka Nabi terpaksa melakukan peristiwa tersebut. Lalu Allah menitahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mula-mula dakwah ni mestilah pertama kepada wa'anzir asirataka aqraban. Maknanya berilah peringatan dan juga amaran. Jadi maknanya konsep dia mesti berada pada persekitaran yang terdekat dulu. Maknanya kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, piaralah diri kamu serta ahli keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Jadi maknanya mesti bermula daripada orang yang terdekat. Ya, jangan bermula dengan orang-orang yang jauh. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengambil inisiatif. Inisiatif baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Nabi mengumpul di kalangan ahli keluarganya terdahulu. Bermula dengan Bani Hashim, diikuti dengan Bani Muttalib, diikuti dengan mereka-mereka yang terdekat di kalangan Nabi, dikumpulkan di satu tempat yang dipanggil kaki Bukit Sofa. Sofa ni tempat bermulanya sa'i yang dimulai oleh Hajar. Hajar naik ke bukit tersebut untuk melihat air. Ya, akhirnya Hajar
melihat fatamorgana di Marwah. Kemudian Hajar berlari ke Marwah. Bila Hajar melari ke Marwah, Marwah itu tinggi. Lalu berpusing-pusing Hajar, kembali melihat kepada Safa. Hajar melihat lagi fatamorgana, iaitu bayang-bayang air. Jadi kaki Bukit Safa ni tinggi. Tinggi ni dengan banyak sebab lah. Pertama, ketika banjir berlaku di Mekah, dan waktu air surut, batu-batu yang dibawa oleh air banjir tadi sangkut. Dan di kaki Bukit Safa tersebut dipanggil sebagai Batahah, iaitu longgokan batu. Di akhirnya dia menjadi tanah kawasan yang tinggi, dan disitulah Nabi mengumpulkan Bani Hashim, Bani Muttalib, seramai lebih kurang 50 orang hadir untuk mendengar dakwah pertama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang hadir itu termasuk daripadanya Abu Lahab, Abu Jahal dan berbagai-bagai Abu yang ada lah. Yang tak ada Abu Rukuk ya. Jadi mereka hadir di situ untuk mendengar ucapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi telah menyampaikan kepada mereka bahawa Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan wahyunya oleh Sayyidina Jibril alaihi salam, dan kemudian Nabi diminta untuk menyampaikan khusus kepada wa anzir asilataka aqraban, kaum kerabat. Jadi apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tu, ia dibantah. Reaksi yang pertama lahir daripada seorang yang dipanggil aggression, ya, iaitu Abu Lahab. Jadi Abu Lahab mengkritik dengan menaikkan suaranya. Lalu dia memarahi Muhammad, apakah dengan sebab ini engkau memanggil kami untuk berhimpun pada hari ini? Ini merupakan reaksi yang pertama yang berlaku ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maknanya bukan senang konsep dakwah ini. Apatah lagi apabila kita menyentuh kepada masalah sembahan, iaitu membetulkan akidah manusia. Dia merupakan suatu perkara yang sangat sensitif di kalangan manusia. Kalau kita menyatakan kepada mereka bahawa sembahan kamu ini adalah sembahan yang salah dan syirik, maka ini menimbulkan satu ketegangan yang sangat dahsyat. Nah, inilah merupakan konsep dakwah yang terpaksa dilalui oleh para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang kita sedia maklum bahawa Bani Israel, ya, daripada keturunan Isa alaihi salam dan anak Isa bernama Yaqub alaihi salam, dan Yaqub tu dipanggil Israel. Maka anak cucu Yaqub yang seramai 12 orang anaknya itu, maka daripada keturunannya itu dipanggil Bani Israel. Bani maknanya keturunan Yaqub alaihi salam. Dan sejarah menukil, hatta kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibn Kathir, di mana dia ada menyebut orang-orang Yahudi ni tiap hari membunuh seorang Nabi. Maknanya tiap hari mereka bunuh Nabi. Mereka bukan menentang para Nabi dengan berdebat atau dengan ejekan-ejekan. Tetapi lebih jauh daripada itu, mereka membunuh para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang memang kita sedia maklum Nabi Zakaria wa Yahya, bagaimana orang-orang Yahudi membunuhnya. Ini merupakan sejarah perjalanan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan kita juga harus menyadari bahawa perangai Yahudi ini
setakat membunuh perempuan kanak-kanak di Palestin adalah merupakan suatu isu yang sangat kecil. Karena sejarah kehidupan mereka membunuh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi kalau nabi mereka bunuh, setakat budak, setakat perempuan, apalah, isu sangat bagi mereka. Itu sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peringkat awal dakwahnya, Allah menurunkan banyak ayat yang berkaitan dengan kaum Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Allah memaparkan sejarah Musa alaihissalam? Pertama, lokasi Musa Mesir. Mesir adalah kejiranan kepada Saudi Arabia. Saudi Arabia adalah merupakan tempat lokasi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Mesir adalah lokasi Nabi Musa alaihissalam. Maka hal-hal geografi itu juga menjadi satu faktor yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Sayyidina Muhammad, bahawa kesulitan dan kesusahan yang kau lalui ini ya Muhammad, sebenarnya di utara Saudi Arabia ini ada sebuah negara yang dipanggil Mesir, dan Mesir itu telah lahirnya Nabi, dan Musa mendepani suatu daripada perjalanan dakwah yang sulit, yang susah, sampai kepada peringkat Bani Israel yang dipimpinnya. Bermula daripada pembebasan Bani Israel daripada cengkaman Fir'aun, kemudian Allah memberikan mukjizat laut terbelah, kemudian mereka berjaya melintasi Lautan Merah dan selamat daripada usaha untuk membunuh di kalangan Bani Israel. Kemudian mereka berjalan ke Palestin. Di dalam perjalanan itu mereka dikurniakan mana wa salwa, makanan langsung daripada langit. Kemudian mereka dahaga dikurniakan kepada mereka itu akan uyun Musa, maknanya dengan ketukan tongkat yang akhirnya terpancut 12 mata air untuk 12 kaum Bani Israel. Dan kemudian Musa pergi kepada Bukit Sinai untuk menerima wahyu, menerima kitab Taurat. Kemudian kembali kepada kaumnya, didapati kaumnya telah menyembah anak lembu, betina, sedangkan bersama mereka itu Harun alaihissalam, iaitu sepupu Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian Allah menitahkan kepada Musa bawa kaum dia masuk ke Palestin. Dan kemudian apa yang disebut oleh Bani Israel, dia kata Allah menitahkan kepada kamu ya Musa, maka kamu masuklah seorang, kami tak mahu masuk ke Palestin. Inilah merupakan pemisah di antara Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam. Apabila mereka terus menerus mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Musa terpaksa mendepani akan kesulitan di dalam dakwahnya bagi satu mihnah. Dan cerita ini disampaikan kepada Sayyidina Muhammad untuk menyejuk dan melunakkan hati nurani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana sebelum daripada kelahiran baginda telah lahirnya Nabi, dan itulah satu realiti yang dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam, dan Muhammad kena menyadari bahawa dia tidak boleh elak daripada kepayahan tersebut. Apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am asibtum an asibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum massat umul ba'sa'i wal dara wa zilzilu hatta yakuna rasul walladzina amanu ma'al mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Di dalam ayat ini Allah menyatakan kepada Sayyidina Muhammad, apakah kamu menyangka bahawa syurga Allah itu murah? Am asibtum ada qul jannah.
walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan telah berlaku sebelum daripada ini. Kerana kita sedia maklum Muhammad khatamal nabi, nabi penutup, nabi yang terakhir, maka berlaku sebelum daripadanya para nabi alaihi salatu wassalam, dan berlaku berbagai peristiwa ke atas nabi-nabi tersebut, yang sememang kita akan mendatangi satu tarikh yang dipanggil sebagai 10 Muharram, hari Ashura. Dan hari Ashura dapat kita ungkap tentang sejarah bagaimana para nabi alaihi salatu wassalam mendepani kaum-kaum mereka, yang akhirnya Allah memenangkan kebenaran bersama dengan para nabinya. Jadi Al-Quran memaparkan peristiwa contoh di antaranya bagaimana Ibrahim sebagai Abul Anbiya yang berdepan dengan Namrud sebuah kerajaan. Ibrahim seorang diri berdepan dengan sebuah kerajaan. Namrud dan Ibrahim mendakwahi Namrud dengan menyatakan bahawa patung sembahan kamu itu salah, syirik, kerana yang layak disembah Allah bukan para patung. Ya, akhirnya dia ditangkap dan dijatuhkan hukuman bunuh dengan membakarnya, di mana peristiwa membakar ini merupakan satu peristiwa besar, kerana ia dibakar dengan suatu unggunan api yang sangat besar sehingga tidak mampu untuk dilontarkan akan batang tubuh Ibrahim untuk dibakar kecuali menggunakan alat jiminit. Maknanya dengan jarak yang begitu jauh untuk melontar Ibrahim masuk pada unggunan bakaran tersebut. Ya, akhirnya Allah memenangkan Ibrahim dengan kulna yana rukuni bagdan wa salama ala Ibrahim. Wala uhaya fi, naklah kamu jadi sejuk dan selamatkanlah Sayyidina Ibrahim. Kemudian diputuruti dengan peristiwa-peristiwa lain. Contohnya yang kita sedia maklum, berlaku peristiwa Ashabul Ukhdud, yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Ashabul Ukhdud, di mana kita sedia maklum ia berlaku di zaman peralihan dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dan Isa membawa agama Kristian. Dan kemudian kita sedia maklum para pengikut Nabi Musa alaihissalam, mereka yang beriman dengan agama Yahudi, dan bila Isa dilahirkan mereka kena meninggalkan agama Yahudi, mereka kena beriman dengan agama Kristian yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Maka dalam peralihan inilah berlaku peristiwa Ashabul Ukhdud, di mana mereka yang beriman dengan agama Kristian dibakar hidup-hidup. Ya. Bukan setakat dibakar, malah mereka menjadikan pesta pembakaran. Seperti mereka seperti kita mengganggang kambing-kambing panggangan. Ditonton, dibina staging, dibina pentas-pentas untuk dilihat, dibakar tiap-tiap orang yang beriman dengan agama Kristian yang meninggalkan agama Yahudi ketika itu. Malah di dalam tafsir Ibn Kathir menyebut bahawa seramai 20,000 orang dibakar di dalam peristiwa Ashabul Ukhdud. Begitu juga dengan cerita Ashabul Qaryah, di mana Ashabul Qaryah yang dinukil dalam suratul Yasin, yang sememangnya khusus bagi warga negara Malaysia ini, memang Yasin merupakan bacaan tiap minggu, malah lebih akrab daripada itu. Tiap apa peristiwa pun, apa majlis pun, mereka akan membaca Yasin.
Di mana Yasin ini di dalamnya ditulis tentang peristiwa Ashabul Qaryah. Qiyadul Jannah ni. Di mana Ashabul Qaryah ni maknanya datang Rasul. Kemudian apabila diutus Rasul, dia didustakan oleh kaumnya. Allah hantar lagi Rasul. Sampai 3 Rasul diutus, mereka tetap mendustakan. Maka ada orang kampung di kalangan mereka datang berkata kepada kaumnya, sesungguhnya ini utusan Allah. Mereka tidak minta apa-apa daripada kamu, kecuali minta kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya orang kampung dia itu sendiri pun dibunuh. Cara mereka membunuh Ashabul Qaryah itu ialah mereka pijak ramai-ramai mati. Ini merupakan peristiwa-peristiwa yang berlaku di kalangan para du'at, termasuk daripada cerita yang berkaitan dengan suatu surah yang terkenal dengan yang dipanggil sebagai gua, Ashabul Kahfi. Begitu juga dengan Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda yang datang kepada seorang raja dan berkata kepada raja tersebut bahawa Rabbuna Rabbus Sama'i wal Ard, Tuhan kita itu ialah Tuhan yang menjadi pemilik pada 7 langit, 7 petala bumi. Tetapi kerajaan mengingkari akan ajakan tersebut. Dan akhirnya mereka ini terpaksa melarikan diri daripada tindakan membunuh mereka. Mereka menyelamatkan diri mereka. Mereka masuk ke dalam gua. Dan sebelum mereka tidur, mereka membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allah tidurkan mereka 300 tahun. Jadi peristiwa-peristiwa inilah sebenarnya membawa kepada suatu kepahaman kita bahawa dakwah ini adalah merupakan suatu tugasan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kita hendaklah menyelamatkan manusia seluruhnya di alam akhirat, dan tidak ada keselamatan kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Seperti apa yang dipermankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Di mana mereka yang beriman dan beramal soleh, dan mereka-mereka yang berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yarjuna rahmatallah. Tidak ada apa yang mereka harap kecuali keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyatakan Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Ghafur, Maha Pengampun dan Maha Belas Kasih. Jadi para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belum memasuki akan dakwah Nabi Muhammad SAW kecuali Nabi telah bertemu dengan akraban, bertemu dengan Bani Hashim, Bani Muttalib. 50 orang Nabi dapat menerangkan tentang kenabiannya, dan kemudian reaksi yang dilakukan oleh Abu Lahab. Itu permulaan kepada dakwah Nabi. Akan diikuti dengan satu jangka masa yang panjang, di mana di dalam kitab Fiqh Sirah
yang dikarang oleh Syekh Ramadan Al-Bukhti menyebut bahawa marhalatul dakwah baginda Rasulullah SAW ni kebagi kepada 4 pasarnya, seperti mana pasar COVID lah. PM menyebut ada 4 pasar. Ada negeri yang dah sampai pasar kedua. Johor masih duduk pada pasar pertama. Ya. Jadi dalam pasar-pasar dakwah Nabi Muhammad SAW itu, Syekh Ramadan Al-Bukhti menyebut pertama yang disebut sebagai marhalatun ula, peringkat awal dakwah baginda Rasulullah SAW, dipanggil ad-da'watus siran, dakwah secara bersunyi-sunyi atau bersembunyi-sembunyi atau secara sir, secara tidak didengari. Itu dakwah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai marhalatul ula. Kemudian marhalatul sani, telah Umar Ibn Khattab masuk ke dalam Islam pada tahun ke-6 kenabian. Turunnya ayat fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Maka marhalah itu dipanggil dakwatu jahran ma'al lisani faqat. Dakwah terbuka tetapi semata-mata menggunakan lisan. Kemudian marhalatul salisah, dakwah peringkat yang ketiga, apabila Nabi hijrah ke Madinatul Munawwarah, bermulalah dakwatul jahran ma'al qital. Maknanya dakwah secara terbuka dan berlaku peperangan di ketika itu. Sampai kepada peringkat Futuh Mekah, dan kemudian diikuti dengan dakwatul jahran ma'al qital pada marhalatul rabi', marhalah yang keempat, dan dipanggil kulu wa kafa fi sabili dakwah. Ketika itu Rom, Farsi mula menjadi apa yang dipanggil inspirasi kepada dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk keterangan itu kita mungkin akan bertemu pada sesi yang akan datang insya-Allah dengan waktu dan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bertemu pada sesi yang akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimina muslimat mu'minina mu'minat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.